Ada yang pakai kain tu tidak berjahit. Ada yang pakai kain tu selimut, begitu je. Boleh jadi jatuh, boleh jadi terjatuh kain itu apabila dia selimut. Dan boleh jadi juga dia tutup tu tidak berapa tertutup molek. Oleh kerana dalam keadaan susah, dimaafkan, tak apa. Dia peringkat permulaannya. Kalau nampak aurat, tak apa. Cumanya kalau perempuan nampak tu, dia jadi lagu lain lah pula. Dari segi nampak aurat sikit sebanyak, terdedah, terselak sikit sebanyak aurat, tak apa, dimaafkan pada ketika tu. Pada ketika tu, walaupun dimaafkan, tetapi kena jagalah dalam keadaan berjaga-jaga. Iaitu orang perempuan ni disuruh jangan angkat kepala sebelum daripada makmum lelaki mengangkat kepala mereka. Bila dia angkat kepala tu, dia dah betul lah, dah betul kain ke apa. Jadi berkait dengan keadaan itu. Apabila berkait dengan keadaan itu, bila sebab sudah tidak ada, ilat itu sudah tidak ada, misalnya pada ketika yang lain, tak ada lah juga. Sebab tu sebab takut terdedak aurat. Kalau dalam keadaan sudah tidak terdedak aurat, orang pakai pakaian molek dah cukup ke apa, tak apalah kalau nak akad. Itulah, daripada sinilah ulama-ulama faham nak buat kaedah hukum ke apa tu. Al-hukmu, misalnya dia kata, di antara kaedah hukum, qawaid fiqh, dia kata al-hukmu yaduru ma'al illah. Ini hukum ini dia berputar mengikut ilat. Kalau ada ilat tu, adalah hukum tu. Kalau tak ada ilat tu, tak ada lah hukum tu. Gitu. Hatta benda yang sama. Biasanya kalau dalam kitab lama, dia buat contoh lagu mana? Arak. Pada ketika dia arak tu, tak kira lah daripada gapung, daripada tuak nya, kalau kita kata tuak apa-apa, daripada jus anggur ke apa-apalah kita kata. Ketika dia menggila, orang panggil bergelegak tu, ketika tu orang panggil arak. Kalau minum pada ketika tu dia memabukkan, maka jadi haram. Hak tadi haram sebab memabukkan. Apabila dia turun masa menggila dia tu, ataupun masa menggelegak, membuak naik, bila dia turun, dia jadi cuka. Dia jadi cuka. Hak benda sama juga, hak tu juga dengan bekas-bekas dia tu, hak tu lah juga. Tapi apabila nak tuan, nak apa tu, tak apa dah. Nak makan dia cuka, nak guna cuka, tak apa dah. Sebab apa? Sebab ilat tadi pada benda tadi sudah tidak ada, iaitu memabukkan, sudah tidak ada. Jadi hukum pun jadi berubah. Tadi ketika memabukkan, benda tu juga haram. Bila sudah tidak ada memabukkan, ilat tadi halal, jadi halal. Supaya juga di sini hak tak boleh ni sebab takut terdedah aurat, sebab kain orang dalam keadaan kekurangan. Bila sudah tidak ada sebab ni, tak apa dah lah perempuan nak akad kepala dulu pun. Mana tidak kata kena melera, jaga juru benar. Kena nanti biar orang lelaki belakang dulu akad belakang. Hak tua, hak muda, hak budak pun biar pastikan bangun belakang dulu daripada sujud itu. Barulah perempuan tu bangun. Mana kira-kiranya gerak-geri perempuan tu lebih ke belakang lah, lewat lah kena. Dalam keadaan ada ilat tadi. Sebab ini disebut karahiyata, maf'ul li ajli. Orang panggil kalau dalam nahwu, dalam nahwu tu dia panggil maf'ul li ajli. Apa? Larang buat gitu tu kerana. Ni kerana tu ilat lah tu orang panggil. Apa tak ada ni? Kalau tak ada ni, tak ada lah. Hak larangan mengangkat kepala dulu tu. Jadi ini ada sebab. Bila tak ada ni, tak apa. Dalam keadaan misalnya macam kita sekarang ni, orang pakai, kalau kalau kita kata pakai baju Melayu, dia pakai samping ke luar. Kalau pakai seluar tu memang jahitan dia molek. Seluar tu pun tebal, tidak nipis, tidak bayar, tidak gapo. Walaupun pakai baju tu singkat sikit pun, seluar tu memang tidak membayangkan bentuk tubuh. Kalau seluar tu nipis lah kita kata, baju tu labuh misalnya, pun juga terpelihara juga. Tidaklah nampak. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang ni nak timbul perkara-perkara yang menimbulkan nafsu, kita kata tidak sesuai.
Jadi cuba kena mengelakkanlah apa-apa pun. Sebab itulah dia katakan perempuan kalau lalu depan lelaki memotong sembahyang itu, di antara sebabnya dia boleh menimbulkan macam-macam fikiran. Sebab itu dilarang. Begitu juga ni. Hak tu kalau lelaki, kalau perempuan pun sama juga. Dia duduk di belakang. Mungkin kalau dia nampak aurat tu jadi timbul macam-macam. Jadi dengan sebab itu dilarang. Dia kena mengelak diri daripada perkara-perkara yang menghilangkan khusyuk dia. Tak kira lah lelaki kau perempuan. Lelaki dengan keadaan dia, perempuan dengan keadaan dia. Sebab dia duduk belakang, dah sabarlah dia nampak aurat tu. Kalau orang lelaki dalam keadaan sembahyang, ada orang perempuan duduk belakang, mana nak nampaknya? Tak ada lah timbul masalah tu. Cuma masalah kalau perempuan lalu kat depan, tu timbulnya. Dengan cara berjalan dia, dengan gaponya, misalnya kita kata, itu semua tak molek. Tak molek. Bahkan kalau hak lalu depan tu mengikut setengah ulama seperti yang kita sudah baca dah, mana sampai membatalkan sembahyang. Mengikut setengah-setengah ulama lah. Jumhur ulama tidak kata lagi tu. Tapi setengah-setengah ulama dalam bab ni, hak sini ni, dia kata hukum ni tetap berterusan sampai bila-bila. Tapi ini tidak pendapat orang ramai. Pendapat orang ramai seperti tadilah. Bila tak ada sebab ni mengikut hak umum, secara umum. Sebab apa? Golongan yang kedua ni dia kata kemungkinan untuk ternampak aurat tu tetap ada bila-bila pun. Walaupun ketika orang tu pakai seluar yang tebal dah pun. Sebab apa? Dia mungkin bedah, bekah kita kata, cari, boleh jadi. Boleh jadi. Jadi sebab tu tetap ada. Cuma hak zaman Nabi dulu ketika kain sikit tu lebih banyak lah kemungkinan tu. Zaman kemudian walaupun orang tu sudah ada pakaian, walau bagaimanapun terselak, boleh jadi. Terselak ataupun carik, boleh jadi. Dengan sebab itu perlu dijaga. Jadi daripada sini juga ulama buat kesimpulan, untuk maksud jaga ni macam-macam cara. Dah payah sangat kita pun tabir lah, barulah tak nampak. Situlah tumbik tabir ke apa tu. Padahal zaman Nabi tak ada. Jadi ulama ni fikir dari segi kaedah dia, dah nak jaga macam-macam cara nak jaga. Takkan nak pejam mata sama, itu bukan cara dia. Pejam mata tidak dikehendaki. Caranya buat tabir. Buat tabir selesai, tak nampak. Tapi buat tabir tu macam-macam lah pula pendapat kata. Tapi dengan syarat gini pula tabir tu. Janganlah sampai tak nampak langsung, sehingga tidak tahu gak-geri orang depan lagu mana. Biar tahulah gak-geri orang depan tu. Mana nampak juga. Sekadar tu cukup dah. Daripada situ satu pendapat. Satu lagi pendapat ulama mengatakan untuk tidak boleh nampak ni. Ini dari segi fiqh lah. Dari segi fiqh dia kata kita letak perempuan ni di sebelah. Apa mesti alik belakang? Ini dari segi fiqh, dari segi ijtihad fiqhi, dari segi ijtihad fiqhinya kita duduk tepi. Lepas tu ada dengan apa dia dinding ke apa, lagi baik. Duduk tepi, orang perempuan pun dapat sah yang pertama juga. Sebab hak zaman Nabi dulu dia kata sebaik-baik sah perempuan dan sah lelaki ialah yang pertama, seburuk-buruknya hak di belakang. Dan sebaik-baik sah perempuan ialah hak di belakang, dan seburuk-buruknya hak depan. Itu dalam suasana kalau perempuan tu duduk dalam masjid dalam keadaan terdedah gini. Dia duduk di belakang tu hak depan sekali. Sebab hak depan sekali itulah paling dekat dengan lelaki. Hak depan sekali tu paling dekat dengan lelaki. Dan hak lelaki hak di belakang tu macam-macam. Ada hak munafik, ada hak macam-macam. Hak tidak berapa rajin. Hak tu tak jauh mana lah. Dia semayang, dia hitam ke celah. Tengah rokok tu dia, macam-macam ada. Hak alik belakang tu pun begitu juga. Tapi kalau hak duduk alik belakang benar tu dia selamat. Sebab tu jadi ulama ni fikir, dia kata kalau kita letak tepi, kata dia, orang perempuan tu boleh sama sah. Sah pertama dapat juga, dalam keadaan tidak ada fitnah. Itu pendapat lah tu. Padahal zaman Nabi tak pernah buat lagu tu, tapi pendapat dari segi fiqh. Sebab itu ada jalan dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab dia pun ada sebut begitu, bahawa boleh buat lagu tu, tidak salah. Bahkan untuk menjaga beberapa keadaan tadi, untuk menjaga dia terjihkan hak tu.
walaupun zaman Nabi tak ada buah.